Di dalam ilmu tasawuf tuan-tuan, bila orang-orang sufi ini mengulas tentang keikhlasan, hati yang ikhlas dihubungkan dengan ibadat, maka mereka ni selalu memberi contoh, ya. Contoh seorang sufi perempuan yang berhati ikhlas, beribadat karena kasih pada Allah, bukan karena makan surga, bukan takutkan neraka, yaitu Rabi'ah Adawiyah. Dalam kuliah yang lepas tak salah saya dah sebut. Tak apalah, malam ni saya sebut lagi sekali doanya yang lengkap. Rabi'ah Adawiyah ni tuan-tuan, dia berdoa begini, Allahumma anta habibul zakirin wa habibul abidin. Ya Allah, Engkau adalah kekasih orang-orang yang berzikrullah, mengingat ilmu. Engkau juga adalah kekasih orang-orang yang beribadat kepadamu seperti aku ni, ya Allah. Oleh kerana itu, ya Allah, la tamna'uni an andura ila zatikal aliyah. Oleh kerana itu, ya Allah, Engkau janganlah halang aku daripada melihat zatmu yang maha tinggi, maha suci di akhirat nanti. Li'annani la a'buduka tam'an li jannatika wala khaufan li narika, walakin a'buduka li mahabbatika. Kerana aku, ya Allah, beribadat kepada Engkau bukan maukan surgamu, bukan takutkan nerakamu, tapi aku beribadat kerana sebenar-benar kasih kepadamu, ya Allah. Jadi selalu dijadikan contoh, ya, seorang sufi wanita yang mencapai sifat mahabbah. Jadi sifat mahabbah dalam hati seorang mukmin itu menjadi satu tanda yang jelas bahawa hati orang tersebut adalah hati yang ikhlas. Tadi saya dah sebutkan, ya, selamat daripada tipu daya syaitan. Kalau terkena juga tipu daya, Allah akan ingatkan, akan kembali kepada kebenaran. Selain daripada itu, orang yang berhati ikhlas ni tuan-tuan, mereka ni beramal, apa juga amalan mereka buat, pahalanya besar. Buat sikit, pahalanya besar. Kita ni mungkin buat banyak, pahalanya sikit. Kerana itu Allah Ta'ala tawarkan kita Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar itu dapatlah peluang, ya, untuk banyakkan pahala. Tapi orang hati ikhlas ni tuan-tuan, dia tak kira malam Lailatul Qadar ke malam biasa ke, bila mereka ni beribadat, ya, mereka dapat pahala yang banyak. Ada sebuah hadis Nabi, hadis ini pun saya dah bacakan dulu di sini. Hadis Nabi ini menyebutkan, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin min sairil masajidi illa masjidil haram, wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'atin salatin fi masjidi, wa afdalu min kulli dzalika kullihi rajulun yusalli fi jawfi baitihi rak'ataini la ya'lamuha illallah. Satu solat di masjid aku ini, masjid Nabi di Madinah itu, satu solat di masjid aku ini lebih baik 1000 kali ganda berbanding dengan solat di mana-mana masjid kecuali Masjidil Haram. Satu solat di Masjidil Haram, ya, lebih baik 100 kali ganda berbanding sembayang di masjid aku. Maknanya kalau kita sembayang di masjid Nabi, samalah kita di sini 1000. Sembayang di sana masjid Nabi satu sembayang, di sini macam 1000 sembayang. Tapi kalau di Masjidil Haram,
Ya. Satu sembahyang di Masjidil Haram sama juga kita sembahyang di ini 100.000 sembahyang. Ini Rasulullah nak memberitahu kelebihan Masjid Nabi, Masjidil Haram. Sebab itu kita pergi umrah tu kerana itulah nak dapat pahala. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, 100.000 sembahyang sunat di sini. Di sana sekali je Masjidil Haram. Tapi kita pergi umrah pun dah malas. Sembahyang juga ala kadar. Saya kagum tuan-tuan, tahun saya pergi haji kali pertama tahun 82, ada seorang pemuda daripada Maghribi. Sembahyang sunat tak putus-putus, duduk sebelah saya. Kebetulan masa itu saya pun muda lagi, umur 42. Bagi Masjidil Haram tu duduk depan, dekat apa tu, baris kedua belakang imam. Dia sembahyang saja. Tak batal-batal. Lepas zuhur sampai asar, lepas asar sembahyang sunat lagi. Orang Wahabi marahlah. Lepas asar tak ada solat ni. Haram. Dia tak peduli sembahyang. Kadang-kadang dia jawab je, aku datang ni mungkin sekali inilah, lepas tu aku balik mati. Aku sembahyang banyak, kau kata haram. Saya kata sembahyang je lah. Memang kita sekali ni mungkin tak akan datang lagi. Buat aja, biar dia kata haram, jangan lawan. Sembahyang saja tuan-tuan. Jadi hadis Nabi tadi, yang paling baik daripada itu semua, paling baik dari sembahyang Masjid Nabi dan Masjidil Haram ialah seorang yang sembahyang 2 rakaat di bilik rumahnya. Tidak ada siapa yang mengetahui kecuali Allah. Ini orang yang hati ikhlas. Orang yang hati ikhlas ni tuan-tuan, hadis ini bukan menyuruh kita sembahyang aja di rumah. Jangan faham. Hati aku dah ikhlas lah, baiklah sembahyang di rumah. Ini semua syaitan tuan-tuan, kelirukan kita. Kalau dah kita hati ikhlas macam tu baik, sembahyanglah Masjidil Haram. Tentunya lebih baik. Di rumah saja pun lebih baik, apalagi sembahyang Masjidil Haram, Masjid Nabi. Ini antara kelebihannya. Buat sikit banyak pahala. Sehingga orang sufi kata, orang-orang yang berhati ikhlas ni, mereka ni berkata pada kamu Lailatul Qadar setahun sekali, satu malam. Kami rasa tiap-tiap malam adalah Lailatul Qadar. Tapi memanglah orang Arab ni, budaya bahasa Arab ni memang dia cakap lebih-lebih. Nak gambarkan macam mana kelebihan tu. Kelebihan orang yang batal ikhlas tu, tiap-tiap malam bila beribadat macam Lailatul Qadar. Semacam bukanlah mereka mengaku tiap-tiap malam tu Lailatul Qadar. Bukan begitu. Memang bahasa Arab begitu. Dia lebih-lebih. Gambaran itu dia melampau-lampau. Kalau tuan-tuan baca tentang sejarah Rabi' Adawiyah, ini dikritik juga oleh ustaz-ustaz Wahabi. Orang sufi ni melampau-lampau lah. Ada pula Rabi' Adawiyah bila menangis, air matanya mencurah, akhirnya jadikan sungai. Air mata tu bentuk sungai. Tak masuk akal. Itu kan apa itu dalam itu balaghah. Cakap-cakap itu lebih-lebih. Lebih-lebih. Artinya banyaklah air mata yang keluar itu, tapi biar sedap dengan telinga, membentuk apa itu parit lah, sungai lah. Kemudian tuan-tuan, kelebihan orang yang batal ikhlas ni juga, mereka ni dapat title apa? Ulul Albab. Titlenya tu sama dengan keadaan hati. Ulul Albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab ni, kalimah ulul albab ni diulang oleh Allah dalam Quran ada 16 kali. Ada 16 kali. Itulah orang yang hati ikhlas. Jadi kita ni bukan ulul albab. Kalau kita berhati ikhlas, dengan sendiri masuklah dalam golongan ulul albab. Jadi Malaysia ni ada sekolah ulul albab. Jadilah sekolah ulul albab. Dia harap nanti
ya, pelajar-pelajar yang keluar dari situ jadi ulul albab. Makna ulul albab tu hati yang ikhlas, hati yang utama. Hati ini ada 6 ya. 6 lapis. Aklun, sadrun, qalbun, fuadun, saqafun, lubun. Lubun yang ke-6. Akhir sekali sirrun. Ada 7 lapis. Lubun itu yang ke-6. Jadi ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Satu lagi orang yang berhati ikhlas ni, tadi sudah saya sebutkan ya, dapat mencapai sifat kehambaan yang sebenar. Sifat kehambaannya sempurna. Jadi bila mereka ni jadi hamba Allah, Allah sudah beritahu tempatnya di mana nanti di akhirat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak salah saya ayat 17. Akhir ayat 17 sambung dengan ayat 18 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad. Ya Muhammad, sampaikanlah berita yang benar lagi mengembirakan hati para hamba-Ku, bahawa Aku akan masukkan mereka ke Jannatul Adnin. Jannatul Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Tak salah ini ayat 24 surah Ar-Ra'd. Jadi orang yang betul ikhlas ni tuan-tuan, diakui sebagai hamba Allah, diberi khabar tempatnya di akhirat. Sudah tahu. Jannatul Adnin. Bukan orang itu saja. Orang-orang yang saleh daripada datuk nenek, ya, anak cucu semua setempat. Dapat penghormatan khusus daripada para malaikat. Ya. Kemudian ayat yang ke-18 surah yang sama, Allah sambung, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hamba-hamba-Ku itu ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Quran mereka lakukan yang terbaik. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa dapat hidayat daripada Allah. Ulul albab ni sentiasa dapat hidayat. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah ulul albab. Jadi saya fikir setakat inilah untuk malam ni tuan-tuan. Masa pun dah 12 minit. Mudah-mudahan dapatlah membantu kita, ya, mendorong kita untuk mencari makrifah. Sebab itulah Imam Ghazali, ya, yang sudah menjadi ulama besar terkenal, dia berhenti kerja, jual semua harta, berpindah daripada Baghdad ke Damsyik, habiskan masa di sana 10 tahun, balik ke Damsyik setahun, selama 11 tahun melakukan mujahadah semata-mata mau supaya Allah tingkatkan ilmu kepahamannya ke tingkat makrifah. Dan akhirnya berjayalah Imam Ghazali, bukan saja dapat makrifah tapi berjaya menulis pengalamannya yang sangat penting itu untuk kita ikuti. Dan kerana itu beliau dapat meyakinkan kita semua tentang pentingnya usaha menghubungkan syariat kepada hakikat, menghubungkan syariat atau meningkatkan syariat ke tingkat hakikat. Imam Ghazali berjaya, ya, sebab dia ada ilmu yang mendalam, kemudian dia dapat makrifah daripada Allah, dia dapat huraikan, dan itu menjadi satu suntikan yang sangat penting bagi kita semua. Sebab itu orang ramai, ya, sudah 900 tahun terhutang budi dengan Imam Ghazali, terutamanya kitabnya Ihya Ulumuddin dan semua risalah-risalah yang ditulis oleh beliau mengenai ilmu tasawuf, mengenai apa itu makrifah.